Hari ini kita akan buat bab 7 untuk silibus lama asid dan base, bab 6 untuk silibus baru tingkatan 4, asid dan base dan garam. Okay, so kita bincang asid dan base dahulu. Okay, so kita lihat tajuk dia asid dan base. Okay, yang pertama yang kita tengok yang warna berwarna-warni daripada 0 hingga 14, yang ini adalah skala pH. Yang biasa kita dah dengar asid adalah pH bawah 7 dan alkali adalah pH atas 7. So skala pH adalah satu skala yang untuk menentukan kekuatan sesuatu asid dan sesuatu alkali. Okay, dan 7 yang tengah ni, 7 ni sebagai neutral. Okay, contohnya air suling. Okay, air pipe, air suling adalah neutral 7. So dan nombor yang kurang daripada 7 semakin ke bawah ini adalah asid. Okay, semakin ke kiri adalah asid dan semakin ke kanan adalah alkali. Okay, dan nombor yang semakin hampir 7 adalah yang lemah. Contohnya 6, 5, 4 ni adalah lemah, 3, 2, 1, 0 adalah yang kuat. Dan warna dia pun daripada hijau tukar jadi kuning, kuning cair dan semakin gelap warna dia sehinggalah merah. Bata yang merah gerap ni pada nombor 0. Dan yang alkali berwarna hijau, hijau gelap, biru sehinggalah warna ungu 14. So alkali yang paling kuat. So dan pelbagai warna ini adalah merujuk kepada penunjuk universal. So kalau kita tunjuk penunjuk universal, dia akan tunjuk warna, maka kita tahulah nilai pH pada larutan itu tersebut. So lepas tu kita akan tengok definisi untuk asid dahulu. Okay, so asid daripada pH 0 hingga 6. So tadi kita dah cakap semakin hampir dengan 7 dia adalah lemah. So kita pH 4, 5, 6 kita kategorikan dia sebagai asid lemah. LEMAH. Okay, bukan lemak. Ada orang dia punya bahasa baik sangat dia tulis lemak. So ini adalah asid lemah. Okay, dan yang 0 hingga 4 kita namakan dia sebagai asid kuat. So kita akan tengok definisi dia dahulu. Okay, so asid lemah adalah bahan kimia, bahan kimia yang mengion separa lengkap. So ini adalah keyword dia, separa lengkap dalam air. So wajib ada air dan menghasilkan ion hidrogen yang berkepekatan rendah. Okay, ini adalah definisi yang paling ringkas dan wajib ada perkataan dia, iaitu bahan kimia yang mengion separa lengkap dalam air. So wajib ada air dan menghasilkan ion hidrogen. Okay, asid mesti menghasilkan ion hidrogen yang berkepekatan rendah. Dan contoh yang biasa kita guna ini adalah asid etanoid. Okay, asid etanoid. CH3COOH. So kalau kita tengok persamaan penguraian dia, kita ada yang ini, simbol ni menunjukkan dia mengion separa. Biasa kita guna anak panah lengkap, tapi ini adalah separa saja, separuh pergi dan separuh balik. Okay. So CH3COOH apabila dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan ion hidrogen dan CH3COO negatif. Okay. Mengion separa tu maksudnya apabila 1 mol asid etanoid mengion dalam air, dia tak dapat pun 1 mol H+. Okay, tak sampai 100% dia mengion. Okay, ini adalah contoh gambar raja. So sebelum dia urai, kita panggil dia sebagai molekul. Okay, asid etanoid ni sebagai molekul. So tanpa air dia bukan asid. Kita hanya panggil molekul asid etanoid. So apabila air dimasukkan, okay, air ni dimasukkan, maka dia akan mengion menjadi ion hidrogen dan ion etanuat CH3COO negatif. Tapi kalau kita tengok gambar raja masih ada lagi yang tidak terurai. Okay, masih lagi tidak terurai. So ini kita namakan sebagai mengion separa. So kita ulang, asid lemah adalah bahan kimia yang mengion separa lengkap dalam air dan menghasilkan ion hidrogen berkepekatan rendah. Contoh asid adalah asid etanoid atau mana-mana asid karboksilik atau mana-mana asid yang kita boleh makan. Okay, yang kita boleh telan, contohnya jus orange, limau, semua tu adalah asid lemah yang masam yang kita boleh makan. Okay, satu lagi asid kuat.
So asid kuat merupakan bahan kimia yang mengion. Yang ini adalah secara lengkap. Dalam air, masih lagi ada air, dia menghasilkan ion hidrogen yang berkepekatan tinggi. So di sini contoh asid-asid adalah asid dalam magma yang kita selalu guna, asid hidroklorik, asid nitrik, asid sulfurik. Okey, semua asid yang biasa kita guna dalam magma adalah asid kuat, termasuk juga asid yang dalam perut kita, okey, merupakan asid kuat juga. Okey, persamaan dia yang ini dinamakan mengion secara lengkap, anak panah lengkap. So asid hidroklorik sebelum dia dicampur dengan air, yang ini kita kena tengok dia panggil molekul hidrogen klorida. Sama juga HCl, tapi kita panggil dia sebagai molekul hidrogen klorida. Ini menunjukkan dia belum campur air. Okay, belum masukkan dalam air. So, apabila air dicampurkan atau gas tersebut dilarutkan dalam air, maka barulah kita namakan dia sebagai asid hidroklorik. Okay, kalau tidak dia bukan asid, dia adalah wujud sebagai molekul. So ini yang kita kena bezakan sebelum air dia wujud sebagai molekul. Lepas masuk air barulah dia adalah asid. So air di sini sangat penting. Tanpa air, bahan kimia tu tidak menunjukkan sifat asidnya. Dia tidak dinamakan asid, dia sebagai molekul. So kalau kita molekul ni maksudnya kalau kita guna ketat limas biru nak bagi uji, dia tidak berubah warna. Okay, tapi lepas masuk air barulah dia ubah warna. Kalau tidak, dia bukan air. So secara keseluruhannya ini adalah definisi bagi asid. Okay, asid adalah bahan kimia yang mengion dalam air. Bahan kimia yang mengion dan menghasilkan ion hidrogen. Okay, dia mesti mengion dalam air dan menghasilkan ion hidrogen. Kalau dia kuat, mengion lengkap. Okay, di sini saja kita tambah perkataan lengkap atau separa. Okay, kalau kuat dia lengkap, kalau lemah dia adalah separa. Dan menghasilkan ion yang berkepekatan tinggi atau rendah. Kalau kuat dia tinggi, kalau rendah, kalau lemah dia adalah rendah. Okey, so ini adalah asid kuat dengan asid lemah. Definisi dia sangat penting sebab nanti kita nak jawab soalan, memang sentiasa menggunakan dua ayat ini. Okey, seterusnya dalam asid kita ada lagi dua kategori asid iaitu dinamakan asid monoprotik dan satu lagi asid diprotik. Okey, asid monoprotik merujuk kepada apabila 1 mol asid dia mengion dalam air tapi dia menghasilkan 1 mol ion hidrogen sahaja. Okay, 1 mol asid mengion dalam air menghasilkan 1 mol ion hidrogen. So ini dinamakan asid monoprotik. Mono tu merujukan kepada satu. Okay, kita ada asid hidroklorik dan asid nitrik. Okay, asid diprotik, okay, dinamakan asid diprotik sebab apabila 1 mol asid, okay, 1 mol asid mengion dalam air, dia menghasilkan 2 mol ion hidrogen. Okay, ini yang dinamakan sebagai asid diprotik. Contoh adalah H2SO4 sebab dia ada 2. Okay, kita tengok persamaan formula dia pun sudah tahu. So ini H2SO4, dia adalah diprotik, ini adalah satu H saja dinamakan sebagai monoprotik. Dan contoh satu lagi yang selalu belajar keliru adalah ini. Dia kata asid etanoik ni banyak H. Ini so asid monoprotik ke diprotik, rujuk balik kepada persamaan, dia hanya terurai satu H plus sahaja. So ini adalah asid monoprotik. Okay. Selain daripada asid monoprotik, ada buku tulis dia adalah nama lain adalah mono base. So ini adalah Dewey base. Okay. Monoprotik ni bahasa Inggeris. Yang monobase adalah bahasa Melayu, Dewey base adalah bahasa Melayu. Okay. Ikutkan silibus dia macam tidak benarkan, tapi tahun lepas skema masih terima asid monoprotik, asid diprotik. Okay, dan ini adalah contoh-contoh bahan dalam kehidupan harian. Okay, contohnya 7 adalah air. Kita kata 7 ni neutral. Okay, susu ada masam sikit, so 6. Kopi masam juga, so pH 5. Asid lemah, tomato, okay, asid lemah juga. Okay, cuka, asid lemah juga. Lemon, okay, yang dalam perut, tadi saya kata yang dalam perut kita tu jus gastrik adalah pH 1 asid kuat, dan yang bateri.
Okay, dalam bateri kita selalu tengoklah bateri kalau kita dah lama dah tak habis bateri dia akan keluar air. So itu adalah asid kuat, asid sulfurik. So digalakkan apabila bateri dah habis, buanglah dalam tong sampah dengan yang betul. Jangan buang dalam tanah, nanti dia mencemarkan tanah menjadi asid. Okay, setakat ni ada nak tanya, asid? Tak ada respon, senyap je. Okay, next kita ke alkali. Okay, alkali adalah pH 7 hingga 14. So alkali lemah dengan alkali kuat. Okay, alkali lemah kita tengok sama je dia punya definisi macam asid, yang berbeza hanya adalah bahan kimia yang mengion secara lengkap dalam air menghasilkan ion hidroksida. So untuk alkali, so dia rujuk kepada ion hidroksida. Untuk asid dia rujuk kepada H+. Okay, yang perkepekatan rendah. Sama macam asid lemah, definisi dia cuma beza dia adalah ion sahaja. Okay, contoh dia adalah amonia NH3. Okay, amonia NH3. So apabila amonia larut dalam air, dia akan menghasilkan ion amonium. Okay, NH4 positif. Ini yang selalu budak keliru amonia dengan amonium. Amonium ni ion, amonia ni bukan ion. Okay, sebelum dia campur dengan air, dia adalah molekul. Okay, amonia sebelum campur air adalah molekul. Lepas dia campur air, dia akan terurai kepada ion hidroksida dengan ion amonium campur dengan air. Tapi ada lagi sebahagian molekul amonia tidak terurai. Maka kita kata dia mengion secara lengkap. Okay, contoh dia amonia. Okay, alkali lemah. Okay, untuk alkali kuat pula, sama je definisi dia. Bahan kimia yang mengion secara lengkap. Okay, secara lengkap dalam air dan menghasilkan ion hidroksida yang berkepekatan tinggi. Okay, so dalam magma mana-mana ion hidroksida, itu semua adalah alkali kuat yang ada OH. Okay, kalium hidroksida, natrium hidroksida, lithium hidroksida. Okay, ada juga oksida logam. Okay, sebelum dia campur dengan air, dia bersifat neutral. Semua bahan asid atau alkali sebelum bercampur dengan air atau mengion dalam air, dia adalah bersifat neutral. Setelah dia mengion dalam air, barulah dia menunjukkan sifat asid atau alkali. Kalau dia amonia, alkali lemah. Kalau dia kalium hidroksida, natrium hidroksida, lithium hidroksida, dia adalah alkali kuat. Okay, pengionan dia lengkap, anak panah yang kita gunakan ni. So kita tengok apabila natrium hidroksida dilarutkan dalam air, maka 100% ion-ion dia terurai. So itu kita panggil sebagai alkali kuat. So kesimpulannya, alkali running out of time. Okay, alkali ialah bahan kimia yang mengion dalam air dan menghasilkan ion hidroksida. Itu saja yang paling penting, okay, mengion dalam air dan menghasilkan ion hidroksida. Itu untuk alkali. Okay, alkali tidak semacam asid ada monoprotik ke triprotik, tapi dia ada dua bahan. Okay, satu dinamakan alkali, satu dinamakan base. Okay, beza asid base dengan alkali adalah alkali mengion dalam air, tapi base ada sebahagian base tidak mengion dalam air, tapi dia bersifat base juga. So definisi dia adalah base adalah bahan kimia yang bertindak balas dengan asid dan menghasilkan garam dan air. Okay, ini adalah definisi base. So kalau soalan tanya apakah definisi base? Okay, base adalah bahan kimia yang bertindak balas dengan asid dan menghasilkan garam dan air. Okay, contoh base yang selalu kita jumpa apa-apa oksida logam. Okay, magnesium oksida, kuprum oksida, zinc oksida, ferrum oksida, itu adalah base. Okay, yang ada OH itu adalah alkali yang boleh mengion dalam air. Okay, seterusnya contoh-contoh bahan yang kita tengok alkali dalam kehidupan harian. Okay, darah,
bersifat alkali. So ada orang kata kalau makan daging lebih dia bersifat asid darah dia. Okay, lepas tu soda penaik, baking powder, antacid, ubat gastrik. Sebab gastrik tadi cakap pH 1 asid kuat, maka kita perlu alkali untuk meneutralkan dia. Okay, larutan amonia, sabun. Okay, sabun adalah alkali. Lepas tu peluntur warna, Clorox dan pencuci pipe kumbahan. Okay, itu lagi kuat. Alkali 14. Okay, setakat ni kita habis acid base, definisi dia. Okay, next kita akan tengok dia punya sifat kimia.